Hari ini kita ada program iftar bersama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri di Batu Lapan, Masjid Gombak Utara. Dan kemudian tadi ada program bersama dengan gelandangan yang tinggal di rumah apa tadi nama? Rumah Kasih, wilayah Persekutuan, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Menteri Agama mengedarkan, begitu juga dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri juga ada, termasuk dengan Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Johari Ghani. Begitu juga dengan Datuk Bandar juga ada tadi, tuan-tuan. Jadi kita punya live pada malam ini sedikit lewat. Namun saudara, malam ni saya nak kupas kerana banyak sudah tersebar surat-surat layang lah. Ada yang mengatakan yang kalah ni dipaksa untuk terima jawatan lah. Ada yang mengatakan bahawa yang kalah melobi lah. Segala macam-macam segala macam dakwaan, segala macam surat layang sekarang ni sudah mula bertebaran. Namun apa yang nak saya tegaskan, semalam saya dah sebut sedikit, hari ini saya nak tegaskan. Hari ini Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO sekali lagi menegaskan bahawa beliau melantik mereka-mereka yang kalah ini sebagai satu jalan ataupun satu kaedah bagi mengukuhkan kedudukan UMNO itu sendiri. Antaranya yang dilantik adalah calon ketua wanita UMNO, iaitu Tan Sri Shahrizad Jalil. Kita tahu bahawa pengaruh beliau boleh tahan. Beliau mendapat undi daripada bahagian-bahagian yang cukup signifikan, tuan-tuan. Sudah pastilah beliau mempunyai sokongan, mempunyai pengaruh. Dan kalau kita biarkan beliau berehat, tidak bersama rugi UMNO, tuan-tuan. Itu sebabnya Presiden mengambil keputusan untuk melantik beliau sebagai menteri, sebagai Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan diberikan Majlis Pembangunan, mempengerusikan Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga. Itu nama jawatan beliau. Sama juga Datuk Seri Jamil Hay diangkat mempengerusikan Majlis Agama, di mana Majlis Ulama terletak di bawah Datuk Seri Jamil Hay. Sebelum tu Datuk Seri Jamil Hay merupakan Ketua Perhubungan Negeri Kedah. Jadi untuk berlaku adil, untuk libatkan bekas calon naib presiden yang juga bekas naib presiden, iaitu Datuk Seri Mahathir Khalid. Datuk Seri Mahathir Khalid diberikan peranan sebagai Ketua Perhubungan Negeri Kedah yang baru, tuan-tuan. Ini semua dilakukan, tuan-tuan, untuk mengukuhkan parti kita. Begitu juga calon MT yang sebelum ni merupakan MT yang menang. Beliau telah diangkat menjadi Ketua Perhubungan Negeri Sembilan, di mana Datuk Seri Muhammad Hassan memberi laluan kepada Datuk Jalaluddin untuk menggantikan beliau sebagai Ketua Perhubungan Negeri Sembilan. Begitu juga dengan Datuk Rizal Marikan, calon naib presiden, seorang lagi. Beliau juga, tuan-tuan, merupakan Ketua UMNO bahagian Kepala Batas, menang tanpa bertanding. Dan beliau diberikan mandat sebagai pengurusi Ketua Jabatan Pilihan Raya yang akan bertanggungjawab ke atas 6 pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum yang ke-16 yang akan datang. Beliau akan bekerja rapat dengan pengarah pilihan raya UMNO, iaitu Datuk Seri Utama Muhammad Hassan. Jadi saudara,
Begitu juga ada juga ramai kawan-kawan di kalangan pemuda dilantik, kawan-kawan di kalangan rakan-rakan di Sabah, semua total orang Sabah yang berada di dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang menghadiri mesyuarat, termasuk yang turut hadir ada 8 orang tuan-tuan. Apa sebab Presiden buat benda ni saudara? Ialah tidak lain tidak bukan ialah untuk menterangkumkan semua orang berada di dalam satu pasukan bagi berhadapan dengan musuh Barisan Nasional dan musuh Pakatan Harapan. Dan saya yakin saudara, insya-Allah kedudukan kita bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan ini semakin hari semakin kukuh. Tadi pun di Gombak ramai rakan-rakan Pakatan Harapan juga turut hadir. Dan pada 14 hari bulan Mei, tuan-tuan, 14 hari bulan Mei kita akan ada convention Kerajaan Perpaduan ataupun Malaysia Madani ni, di mana ianya akan melibatkan semua kepimpinan akar umbi UMNO, Barisan Nasional, semua kepimpinan akar umbi Pakatan Harapan termasuk PKR, Amanah, DAP, termasuk Sabah Sarawak. Ada 20 parti politik akan terlibat tuan-tuan pada 14 hari bulan Mei ini. Lim Guan Eng sendiri dan MOF telah membuat satu laporan polis ke atas Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan Lim Guan Eng terlibat dengan status pengecualian cukai Yayasan Al-Ghawari. Ada apa komen itu? Itu biar mereka siasatlah. Kita jangan komen apa-apa. Kita dah duduk dalam satu barisan ini, jadi kita bagi peluang ianya disiasat sama ada dakwaan itu betul ataupun tidak. Kalau ada terdapat sebarang pelanggaran, saya rasa tak kira lah parti mana pun, tidak ada pengecualian. Kita tak nak macam zaman Mahathir, kita tak nak macam zaman Muhyiddin, kita tak nak macam zaman yang lain-lain, Bila ianya melibatkan geng sendiri, tidak ada pendakwaan dilakukan. Bila ianya melibatkan musuh politik, laju je mereka melakukan pendakwaan terpilih yang bermotifkan politik dan berniat jahat. Kita tak nak benda itu berlaku. Jadi untuk apa yang baru kita dengar tadi, kita harap pihak SPRM menyiasatnya. Kalau ada kes, dakwalah, habis cerita. Okey tu. Kenyataan Presiden hari ini masa di majlis tadi masukkan statement parti Islam keleweng agama adalah sebagai satu ancaman. Menyatakan ajaran yang dibawa adalah lebih beragama daripada pihak lain. Dan saya ditujukan kepada parti PAS. Saya rasa demi menyelamatkan akidah umat, sebab ramai umat kita ni dari segi ilmu ataupun dia punya kefahaman tentang agama Islam ni cetek, jadi sangat mudah untuk mereka-mereka yang menunggang agama ini mempergunakan mereka. Sangat mudah untuk mereka ini dipesongkan akidahnya, sehingga ke tahap ada yang beranggapan bahawa undi PAS itu sama dengan undi Islam. Masuk PAS sama dengan masuk Islam, tolak PAS sama dengan tolak Islam. Ini satu fahaman yang salah dan sangat merosakkan. Jadi kalau ada cadangan supaya perkataan Islam tu tidak boleh digunakan oleh mana-mana parti, sebab Islam ni sebuah agama, ianya agama kita, Islam ni syumul. Kalau ada cadangan supaya ianya tidak dibenarkan untuk digunakan oleh mana-mana parti untuk melambangkan parti dia itu lebih Islam daripada orang lain, saya sokong penuh lah. Saya rasa PAS boleh pakailah nama lain, parti ajaran ikut syariah ke, boleh, tak ada masalah.
Tapi bila dia guna perkataan Parti Islam Malaysia, seolah-olah macam parti dia parti Islam, kan? Sebelum ni tak ada masalah. Tapi masalah dia bila kedudukan itu disalahgunakan, kan? Bila kedudukan itu disalahgunakan, itu menjadi masalah, kan? Contohnya, kalau dia berpegang teguh kepada ajaran Islam, tak apa, okey, kan? Kalau dia melakukan segala-galanya berpandukan kepada syiar Islam, tak apa. Ini masalah apa yang dia buat banyak tidak mengikut apa yang diunjurkan oleh Islam. Contohnya, Islam tidak menghalalkan untuk mendapat kuasa mengundi merasuah pengundi. Contohnya, ini jelas bertentangan dengan Islam. Islam tak pernah ajar kita, tak kiralah parti itu parti yang berteraskan agama ke tak agama ke, rasuah tetap rasuah. Ianya tidak boleh dihalalkan demi untuk mendapatkan kuasa. Dan Islam tak ajar supaya kita menzalimi sesama manusia, seperti mana apa yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin UMNO zaman PAS memerintah bersama dengan Muhyiddin Yassin, bersama dengan Ismail Sabri, Kita lihat pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak tunduk dengan Mahathir, yang tidak tunduk dengan Muhyiddin, teraniaya. Dan PAS berada di dalam tu. Walaupun sebelum ini mereka meratib, kita tidak sesekali boleh condong kepada pemimpin yang zalim. Tetapi bila mereka berada di tampuk kuasa bersama dengan Muhyiddin, bersama dengan Ismail Sabri, kita lihat mereka ini mendiamkan apa yang dilakukan, penganiayaan yang dilakukan ke atas pemimpin-pemimpin UMNO, teman sepasukan. Dan mereka membiarkan berlakunya pendakwaan terpilih, termasuklah pendakwaan ke atas Lim Guan Eng, pendakwaan ke atas Syed Saddiq. Sebelum tu, bila Syed Saddiq dan Lim Guan Eng bersama dengan Muhyiddin di dalam satu pasukan, tak ada pula Muhyiddin dakwa. Betul tak? Hanya bila mereka dah tak bersama dengan Muhyiddin, barulah mereka berhadapan dengan pendakwaan terpilih. Jadi benda ni tak sepatutnya berlaku dalam Islam. Islam tak ajar buat benda ni. Okey? Begitu. Menyebut pasal parti PAS tadi tu, kenyataan Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man, dia kata daripada pejuang nak setagi Perikatan Nasional, baik bubar je, masuk bersatu dalam PAS. Itu dia punya cadangan dia, daripada sebab tak bagi impact. Saya sangat bersetujulah. Saya sangat bersetuju dengan cadangan Tuan Ibrahim Tuan Man. Memang sewajarnya pejuang itu dibubarkan, masuklah bersatu ataupun masuklah PAS. Nak cantik lagi, bersatu pun bubar, masuk PAS. Putra pun bubar, masuk PAS, kan? Tapi lebih cantik kalau nak melihat Islam ni bersatu, PAS yang juga merupakan parti serpihan kepada UMNO dibubarkan, masuklah UMNO balik. Barulah orang Melayu bersatu, kan? Cadangan tu bagus. Kita jangan bantah. Cadangan yang baik yang dibuat oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, kita sokong. Okey? Begitu. Balik kepada isu semalam tu, keadilan kepada bosku tu. Bosku dihukum 12 tahun penjara dan didenda 210 juta atas sebab sedekahkan 40 juta. Tetapi Datuk Rahana Roslan 10 juta US dollar. ABC tak tahu dia dah pulangkan balik ke tak. Keluarga Zeti yang terima duit pun tak dikenakan. Ini yang dipanggil law of the jungle, kan? Jadi kita harap di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik seorang menteri yang dipanggil Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Salah satu institusi yang sewajarnya direformasikan termasuklah institusi kehakiman, Jabatan Peguam Negara, kan? Jabatan Peguam Negara pun Datuk Seri Azalina kata dia nak
mengasingkan kuasa peguam negara dengan kuasa pendakwa raya. Kan? Peguam negara punya kerja lain, pendakwa raya punya kerja lain. Ini benda-benda yang bagus. Kita agak buat cepat. Kan? Jangan ditangguh-tangguhkan. Kerana apabila benda ni ditangguh-tangguhkan, inilah yang berlaku hari ni. Kita tengok orang macam Nazlan sehingga hari ni tidak didakwa. Orang macam Zeti Akhtar Aziz tidak didakwa. Sedangkan dia terima 715 juta. Berapa kali ganda berbanding dengan duit yang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Tanpa pengetahuan Datuk Seri Najib dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tak tahu menau dan tak pernah arahkan sesiapa masukkan duit dalam akaun dia. Dan Zeti, keluarga dan suami dan anak dia menerima 715 juta. Nombor Mak Yaakob 85 juta. Malah Rozana Rozhan, bekas CEO Astro. Pertama sekali dia mengugut Tim Lesner. Tim Lesner ni orang yang telah bekerjasama dengan Jolo menipu 1MDB, menyeleweng duit 1MDB. Dia saja menerima 75 juta US dollar. Rozana Rozhan ini kekasih gelap dia. Dan Rozana Rozhan ini telah mengugut Tim Lesner, minta rumah bernilai 10 juta US dollar. Kalau ikut dari segi currency, hari ini 44.3 juta ringgit. Lebih banyak daripada duit yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib yang akhirnya dia sedekahkan dalam bentuk CSR. Tapi macam mana pula Rozana boleh tidak didakwa, dipulangkan balik, dia selamat? Kenapa offer yang sama tidak diberikan kepada Datuk Seri Najib? Saya yakin ramai orang sanggup untuk menderma bagi membayar duit 42 juta itu balik. Dah lah tuduhan ke atas Datuk Seri Najib, dia disogok dengan duit yang dipinjam oleh SRC International daripada Kuop. Hari ini dah terbukti SPRM mengesahkan duit itu bukan duit Kuop. Duit itu ialah duit yang dipinjam oleh Putera Perdana Development daripada Maybank. Dan Hakim Nazlan tahu, tetapi dia buat-buat tak tahu, dia sembunyikan fakta itu, malah dalam penghakiman dia. Dia tuduh Datuk Seri Najib berniat jahat. Datuk Seri Najib dah bersalah bila mana Datuk Seri Najib mencadangkan penubuhan SRC itu sendiri. Padahal dialah antara orang yang bekerja dengan Maybank pada ketika itu yang mencadangkan penubuhan SRC. Dia merupakan General Counsel Maybank, dia merupakan Head of Corporate and Legal Affairs Maybank. Dia juga merupakan Company Secretary Maybank. Dia buat perjanjian untuk bagi pinjaman kepada Putera Perdana Development. Dia buat perjanjian untuk bagi pinjaman kepada 1MDB Energy untuk meminjam 4.1 juta bilion untuk membeli Tanjung Holding Berhad, Tanjung Energy Holding Berhad daripada Ananda Krishnan. Dia tahu semua sekali. Dalam mini mesyuarat pun ada nama dia. Tapi sampai sekarang Hakim Nazlan terselamat. Sama lah macam Rozana Rozhan. Jadi bila Law of the Jungle ini nak kembali menjadi institusi yang berpaksikan kepada rule of law, kita tunggulah. Kita tunggu. Kalau kita boleh tanya Datuk lah. Okey. Individu atau Datuk Rozana Rozlan ni, jadi siapa yang ada kat belakang tu? Itu kena tanya dengan Tengku Mahmud. Siapa yang berada di belakang Hakim Nazlan? Hanya Tengku Mahmud je tahu. Ke Rozana Rozlan tadi, CEO Rozana Rozhan. Itu kena tanya dengan Ananda Krishnan. Ananda Krishnan mungkin boleh jawab sebab dia yang hire
Semua last sekali kan. Atuk juga kan. Last kali nampak muka atuk juga. Tak ada orang lain. Okey. Begitu. Kerajaan Madani tu penilaian tinggi dan positif yang diberikan oleh Tuanku Sultan Johor kepada Perdana Menteri sekarang ni PM10. Apa pandangan Datuk? Maknanya hubungan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Johor. Saya yakin Tuanku ni dia dah banyak Perdana Menteri dia dah kenal, dan dia dah berada menjaga negeri Johor ni di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib, di bawah kepimpinan sebelum tu, di bawah kepimpinan Tun Mahathir, di bawah kepimpinan Muhyiddin, di bawah kepimpinan Ismail Sabri kan. Mesti ada kelebihan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini yang menyebabkan Tuanku ni memandang tinggi ke bawah diri Tuanku Sultan Johor ni memandang tinggi kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar. Dan saya masih ingat lagi ketika Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, Tuanku menzahirkan seolah-olah macam negeri Johor dianak tirikan. Maknanya dalam erti kata baginda murka lah dan agak kecewa. Salah satu sebabnya saya tengok berhubungan isu jalan raya yang nak dibuat banyak lane yang masih tak ditunaikan oleh kerajaan persekutuan, bantuan yang patut disalurkan kepada negeri Johor sedangkan negeri Johor ni negeri kaya yang banyak menyumbang kepada pendapatan peringkat pusat Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dalam belanjawan yang dia bentangkan yang buat kali pertama pun dah selesai dah masalah jalan raya banyak laluan ni dia dah lebarkan jalan raya Johor, jalan raya daripada Senai ke Kota Tinggi so banyak dah selesai. Jadi saya rasa ini antara benda-benda yang menyumbang kepada keyakinan kebahaduli Tuanku Sultan Johor ke atas kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey? Betul. Ya. Reformasi institusi parlimen tadi kita cakap pasal institusi undang-undang. Ya. Yang berbagi Datuk Seri Zaldina Osman Said. Hukuman pembenjaraan sepanjang hayat bagi satu hukuman dimansuhkan sepenuhnya bagi kes hukuman mati mandatory. Datuk punya pandangan? Hukuman mati mandatory dimansuhkan. Hukuman pembenjaraan sepanjang hayat bagi satu hukuman dimansuhkan sepenuhnya dalam semua undang-undang. Statement dia. Maknanya dua-dua lah. Alternatif. Kau kena faham tau. Dia pertama sekali ialah hukuman mati, mandatory mati tu dimansuhkan. Tak ada lagi hukuman mati mandatory. Boleh ditukar menjadi hukuman penjara sepanjang hayat. Itu pun dimasukkan Datuk. Maknanya dia akan pergi kepada 30 hingga 40 tahun. Okey, maknanya akhirnya diserahkan kepada budi bicara hakim yang terlibat. Kalau hakim tu rasa dia tak boleh kena hukuman sepanjang hayat, tapi diringankan pergi ke 30 ke 40 tahun. Kena ingat juga hayat manusia ni pun dia ada limit juga Kalau kau masuk penjara umur dah 50, kau dapat sepanjang hayat dengan 40 tahun. Lebih kurang sama je. Tu kena faham. Cuma kalau seseorang itu dijatuhkan hukuman mati mandatory, bila dia dapat diringankan beban menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan penjara seumur hidup tu dia mungkin boleh jadi 40 tahun saja limit dia ataupun 30 tahun. Itu mungkin akan menyebabkan seseorang tu ada peluang untuk keluar sebelum dia menamatkan ajal dia. Okey. Betul. Sebelum dia menemui ajal, bukan menamatkan ajal dia, menemui ajal. Okey, ada lagi? Betul. Banyak perubahan yang telah dilakukan bagi saya lah, pandangan peribadi saya tu.
PM 10 dia banyak ambil risiko, bukannya langkah-langkah yang populis macam KWSP, langkah-langkah pembatasan rasuah besar-besaran ni. So adakah ia akan memberi impak kepada coalition Barisan Nasional dengan Parti Harapan menjelang PRN 6 buah negeri dia tu? Sudah pastilah sudah pasti bukan semua keputusan yang tidak populis ini akan membawa keuntungan dari segi sokongan kepada rakyat, daripada rakyat. Saya ambil contoh bila Dato' Sri Najib nak mengambil keputusan untuk melaksanakan GST. Dia tahu bahawa rakyat tak nak GST sebab rakyat tak faham apa tu GST. Rakyat ingat ianya akan membebankan rakyat, padahal ianya akan menyebabkan peniaga-peniaga tidak boleh lari cukai. Jadi akan ada pendapatan tambahan kepada negara, sebab GST ni dia self policing, dia boleh mengawal aktiviti-aktiviti pasaran gelap kembali menjadi perniagaan yang halal, terang, bayar cukai. Orang yang dulu under declare tak boleh under declare. Orang yang dulu boleh buat aktiviti pemindahan harga dah tak boleh buat aktiviti pemindahan harga. Sebenarnya GST itu bagus, tetapi GST ni kalau contohnya Perdana Menteri Australia hilang jawatan Perdana Menteri dia, kalah pilihan raya akibat pelaksanaan GST. Namun Dato' Sri Najib mengambil pendirian untuk melakukan apa yang betul dan apa yang baik untuk negara, bukan apa yang menguntungkan politik dia. Sebelum ni saya tidak nafikan bahawa banyak kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Dato' Sri Anwar sendiri sebelum dia jadi Perdana Menteri boleh juga dianggap sebagai populis. Contohnya dia nak turunkan harga minyak, contohnya apa dia? Mansur Tun. Nak Mansur Tun, Namun bila dia menjadi kerajaan, pertama dia tidak terikat dengan apa yang dijanjikan sebelum pilihan raya. Kena faham apa yang Datuk Zahid janjikan dalam manifesto BN, apa yang Datuk Sri Anwar Ibrahim janjikan dalam manifesto Pakatan Harapan, apa yang Muhyiddin janjikan dalam manifesto Perikatan Nasional, yang Mahathir, yang ni semua tak perlu laksana. Sebab tidak ada satu parti pun berjaya membentuk kerajaan secara bersendirian, dan tidak ada satu parti pun yang manifestonya diterima oleh rakyat sehingga mereka boleh memerintah. Rakyat tolak semua. Tak ada siapa boleh memerintah. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan ialah mereka tubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk kaji manifesto BN, manifesto PH, manifesto semua, ambil yang mana yang baik untuk dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Maknanya tak ada siapa terikat untuk melaksanakan janji yang lampau. Namun Dato' Sri Anwar ada ego dia juga. Sudah pasti dia tak nak dikatakan tidak boleh menunaikan janji yang dia pernah buat. Contohnya nak turunkan harga minyak. Kalau dia fikir tentang ego dia, kalau dia fikir tentang diri dia, sudah pasti dia buat juga turunkan harga minyak. Tetapi bila dia dah berada dalam kerajaan, dia ada data yang lengkap ke mana perginya kalau subsidi itu diteruskan. Kalau dulu zaman kita, contohnya 2014, 22.34 bilion kita bayar untuk subsidi RON95, diesel dan LPG, gas bermasak. Dan daripada jumlah 22.34 bilion ni, 70% pergi kepada kelas menengah dan the top 20, M40 dan top 20. B40 hanya menikmati 30%. So kita BN dah lama dah, semenjak 1 Disember 2014 kita dah hapuskan subsidi petrol dan diesel, RON95, kita dah hapuskan subsidi itu, kecuali untuk apa ni, mana tidak ada subsidi lagi. Tentang apa ni, begitu jugalah dengan beberapa benda lain. Kita dah apa ni, kata orang, kita dah buat proses rasionalisasi subsidi. Dan kalau kita tengok
zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, bila dia menghadiri mesyuarat kos hari hidup, majlis kos hari hidup, dia mendapat briefing daripada agensi-agensi kerajaan, dan barulah dia tahu bahawa kalau dulu subsidi itu 30% pergi pada B40, hari ini tinggal 15%. Mungkin 25%. 75% pergi kepada kelas menengah dan kelas atasan. Sebab lagi besar kereta dia orang, lagi kuat makan minyak, lagi banyaklah subsidi pergi kepada orang yang tidak sepatutnya dapat subsidi. So Datuk Seri Anwar, dia buat islah, dia buat perubahan. Kalau dia fikir ego dia, sudah pasti dia dah jadi Perdana Menteri, dia tak nak orang kritik dia, tak menunaikan janji, dia kena buat. Tetapi apa guna kalau dia tunaikan janji, tetapi benda itu memudaratkan negara, benda itu tidak adil kepada rakyat. Kerana kekayaan ekonomi negara yang kita perolehi melalui kutipan daripada hasil pendapatan negara, sama ada cukai langsung, cukai tak langsung, cukai pendapatan ni semua, ianya harus dipulangkan kepada rakyat. Dan sudah pastilah priority patut diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Jadi kalau dia teruskan dengan janji dia, kalau diteruskan dengan janji dia, mungkin ego dia tu selamat. Tetapi negara akan menanggung kerugian akibatnya. Dan rakyat yang memerlukan akan terpinggir. Akhirnya bantuan yang patut diberi kepada orang yang memerlukan pergi kepada orang yang tidak sepatutnya diberikan bantuan. Yang ini kita kena faham. Okey? Betul. Satu kejayaan yang saya nampak dalam kajian perpaduan tu, pelaksanaan menu rahmah. Pada permulaannya, saya rasa syarikat besar yang dah ada, Burger King pun dah ada. So benda tu macam walaupun kita tengah dalam rakyat tengah susah, tapi kita masih lagi boleh makan dekat restoran-restoran yang betul lah. Benda ni ada bagus dengan ada juga dia punya ada kontra dia pun ada juga kan. Satu bagus, hari ni sudah lebih daripada 15,000 premis perniagaan yang telah terlibat dalam penyediaan menu rahmah ni. Cuma ada sedikit rintihan peniaga-peniaga kecil, contohnya macam pengusaha burger. Burger dia orang ni memang bawah RM5, tapi kalau burger McDonald tu bawah RM5. Burger King pun bawah RM5. Terjejas tak orang yang berniaga tepi jalan ni semua? Terjejas. Jadi kita harap Menteri Ekonomi kita, Saudara Rafizi Ramli, YB Rafizi Ramli dapat fikirkan sama, macam mana kejayaan menu ramah ini setidak-tidaknya. Datuk Salahuddin tu, dia punya portfolio menu rahmah. Betul lah Datuk Salahuddin, tapi ada kaitan juga dengan Rafizi juga, dalam benda-benda yang berkaitan dengan menu rahmah ni, sebab dia melibatkan pertumbuhan ekonomi. Ada melibatkan soal ekonomi, so kena cari jalan macam mana nak bantu peniaga-peniaga burger, yang jual sosis, yang jual roti john, diorang ni juga terkesan akibat daripada mereka sudah pasti tak boleh bersaing bila mana menu mereka yang dulu mungkin RM5, hari ini orang boleh dapat fast food dengan harga RM5. So macam mana cara kaedah nak membantu mereka pula? Ini mungkin perlu difikirkan oleh mereka yang menjaga tentang soal ekonomi. Okey? Ada lagi? Last tu pasal pasal marah nak di-elite ke tu. Apa dia?
Marah nak dielitkan. Itu. Pelaksanaan Ulul albab. Marah ke? Marah. Ya, marah. Ulul albab. Bukan tu. Apa? Tadi saya Kita pun nak ucapkan tahniah kepada yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Hari ini kita nampak hubungan kita dengan Saudi sudah kembali cantik ya. Dulu ketika zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir, kita bermasalah dengan Saudi ni, sehingga Saudi ada sedikit kecewa dengan kita. Menteri Saudi yang menaikkan menaikkan kota haji kepada Malaysia tiba-tiba dipecat. Ini semua akibat daripada tindakan Tun Dr. Mahathir dulu lah. Tapi hari ini kita tengok dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Tanah Suci, disambut oleh kerabat diraja Saudi, oleh Muhammad Salman, saya nampak hubungan Malaysia dengan Saudi semakin baik, dan banyak benda lah sudah pasti akan dapat diselesaikan. Terutamanya kuota haji kita mungkin akan bertambah balik, insya-Allah. Betul. Ya. Baik, pada soalan saya tadi tu, matlamat asal penubuhan maktab rendah semaran untuk membantu golongan berpendapatan rendah. So ada cadangan untuk mewujudkan institusi itu secara berbayar khusus untuk T20. Ini masih dalam fasa cadangan lah. So Datuk punya pandangan berkaitan benda tu. Pandangan saya simple. Kalau misalnya tempat tu kita wujudkan untuk membantu orang yang susah, yang luar bandar dan sebagainya, kalau kita nak diversify, maknanya kita nak supaya orang-orang yang mampu untuk membayar ni boleh masuk juga. Dia ada benda yang positif juga di situ. Tak semestinya semuanya negatif. Pertama sekali, setidak-tidaknya yuran yang dibayar oleh anak-anak orang kaya ni untuk membolehkan mereka masuk belajar di situ bukan hanya dapat menampung kos pengajian untuk anak-anak mereka, tetapi sedikit sebanyak dapat top up untuk membantu pihak sekolah untuk menguruskan anak-anak murid yang lain, bukan hanya anak-anak orang kaya ni. So bagi saya tak ada masalah as long as you increase capacity sekolah. Maknanya dengan program untuk anak-anak orang elit ni, dia boleh bayar untuk masuk ke MRSM. Kalau dia boleh menyumbang dalam bentuk kewangan. Kalau misalnya kota contohnya lah 1,000 pelajar untuk orang susah, demi untuk accommodate golongan elit ni, pastikan ianya ditingkatkan menjadi 1,200. So 200 tu berbayar, dan kalau boleh bayar lebih supaya dapat top up, bantu sikit orang lain yang kerajaan kena tanggung. Jangan ambil kuota sedia ada yang kita peruntukkan untuk orang yang selama hari ini memasuki MRSM. Maknanya kena increase capacity. Kalau misalnya satu sekolah tu 10,000 orang, naikkan jadi 12,000. So 12,000 tu nak isi yang berbayar tak ada masalah. Jadi dari segi tenaga pengajarnya kena tambah, dari segi pelajarnya kena tambah, sekolah kena besarkan. Kalau bagi itu tak ada masalah. Okey? Datuk, saya satu lagi yang saya terlupa cakap dia tu. Inisiatif kerajaan perpaduan ni adalah untuk upgrade pembayaran tol ni menggunakan kad debit tu, bukannya terhad kepada touch and go saja. So saya nampak benda tu ada cadangan yang baik lah. Tapi pandangan peribadi Datuk kita nak mempelbagaikan kaedah pembayaran tu bagus, cuma kita harap bila kita nak mempelbagaikan kaedah pembayaran itu,
kita pastikan bahawa kaedah pembayaran itu efisien, kan? Kita tak nak macam RFID. RFID itu sebenarnya bagus, kan? Tetapi kadang-kadang kena perlahan betul-betul baru pagar tu naik, kan? Kadang-kadang dah slow dah, tapi dia tak detect. So sistem ni kena kemas kini, kan? Apa juga bentuk bayaran, nak pakai touch and go pun boleh, nak pakai RFID pun boleh, nak pakai credit card pun boleh, nak pakai debit card pun boleh. Bagi saya itu bukan masalah. Bagi saya bukan masalah. Cuma make sure sistem yang dipasang itu tidak menyebabkan proses pembayaran itu mendatangkan kesesakan lalu lintas. Kalau semua orang keluar kena tap ni kan, betul lah macam touch and go kan. Saya rasa tak ada masalah. Cuma kalau misalnya dia automatik, yang tak perlu tap ni, dia scan apa ni, barcode ke, scan apa, yang ini kena diperhatikan dengan teliti.